Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Jadi saudara, Lanskap Khas Banjir kembali bersiaran untuk malam ini, hari yang ke-15 ya, kita bersiaran untuk terus memberikan laporan-laporan terkini, maklumat-maklumat mengenai banjir, dan pastinya sehingga setakat ini, saya dan juga saudara, setakat pukul 8 malam ini, menurut portal banjir, melaporkan 12,025 mangsa masih lagi berada di pusat-pusat pemindahan, melibatkan 3,071 keluarga, 4 buah negeri, Johor, Kelantan, Pahang dan Perak. Sebenarnya dalam episod-episod yang kita tangani selama 2 minggu ni, Suami, ada banyak building blocks ataupun kurikulum yang perlu kita tangani kerana sasaran kita pada peringkat awal adalah untuk mendidik atau menyampaikan maklumat. Pusingan berikutnya mendidik sukarelawan dan juga keluarga-keluarga mangsa yang berada di luar kawasan. Dan kini pasca banjir, apabila mangsa sudah mula boleh dihubungi, mereka mula menjadi sasaran siaran kita, maka bentuk-bentuk kandungannya juga mempunyai morfosisnya, ada pengolahan dia. Dan hari ini mungkin apa yang dibincangkan banyak di media utama adalah soal pasca aibah ni, elemen kesihatan, elemen kebersihan. Dan kita tahu bila sistem collapse, bayangkan sampah, Suhaimi. Jadi siapa yang nak menangani di kawasan-kawasan kritikal yang gawat, yang mana sistem pelupusan pun sudah gagal, sudah collapse kesemuanya. Jadi itulah yang kita boleh bayangkan, dan bagaimana kita boleh bertindak balas sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang luar dan sebagai mereka yang mungkin punya wewenangan. Jambatan asas. Tapi ketika itu air masih mengalir. Air masih mengalir. Sekarang air dah berhenti mengalir. Jadi masalah kita sekarang berhadapan dengan isu sampah. Sebab seperti yang kita sedia maklum, khususnya di negeri Kelantan, jentera dan infrastruktur kerajaan tempatan sendiri cukup terjejas dalam masalah pengurusan sampah. Akibatnya banyak sampah-sampah yang terbiar tanpa diurus, bertaburan, dan ini bukan saja menimbulkan masalah estetik dari segi pandangan umum, tapi juga menimbul masalah kacau ganggu dari segi bau yang tidak menyenangkan, dan lebih memberatkan pada kita adalah masalah isu meningkatnya pembiakan lalat dan juga tikus. Jadi satu serangga, satu haiwan yang menimbulkan masalah kepada kesihatan. Kenapa dengan lalat ni? Lalat itu sendiri tidak menimbulkan masalah, tapi lalat itu menjadi pembawa kepada banyak kuman-kuman yang boleh menimbulkan masalah. Jadi bila sampah sarap tu dah berlonggok berhari-hari tidak diuruskan, dengan sendirinya akan merangsang, menarik perhatian lalat-lalat ini, kemudian merangsang pembiakan mereka. Jadi bila densiti dia dah terlampau tinggi, ini akan menimbulkan risiko untuk memindahkan kuman itu dari satu tempat ke satu tempat. Minggu lepas kita bincang pasal masalah pembuangan najis yang tak terkawal. Saya kata masalah itu masih juga berlaku, masih lagi berlaku di setengah-setengah tempat pusat pemindahan, umpamanya masalah tandas yang tak mencukupi pada awalnya. Jadi sekarang orang dah tinggalkan tempat pemindahan itu,
Tapi najis-najis itu masih lagi berselerak. Ya. Isu masalah pampers yang dicemar dengan najis juga dibuang ke tempat. Dan di sinilah peranan lalat itu tadi. Dia menghinggap najis-najis ni, kemudian dia menghinggap pada makanan kita, minuman kita, dan itulah menimbulkan masalah penularan penyakit. Sebab itu dalam tempoh pasca banjir ini, salah satu penyakit yang meningkat dalam pada kebiasaannya adalah masalah cerit birit. Iaitu acute gastroenteritis. AGE. AGE, saya ringkasnya. Dia menyebabkan sakit itu mengalami masalah cerit birit dan muntah kebiasaan. Walaupun kebanyakannya dijangkiti dan mendatangkan penyakit yang ringan, tapi sebagainya mungkin menimbulkan masalah sehingga kehilangan banyak air dan masa dirawat. Datuk, sebelum kita pergi kepada risiko-risiko kesihatan itu suami, yang saya ingin kongsikan, kalau boleh Datuk berikan gambaran, kerana banjir khusus dalam konteks Kelantan ini adalah insiden yang berulang, berkala. Cuma mungkin skalanya kali ini besar. SOP-nya dalam insiden-insiden terdahulu, bagaimana dalam konteks, dulu pun sampah juga, soal kebersihan juga. Tapi apa bezanya dulu dengan kini? Dengan skala itu apa yang geruhnya di mana? Daripada saya, sejauh mana banjir itu menjejaskan struktur perkhidmatan itu sendiri. Governance dan juga dari segi infra. Macam minggu lepas kita bincang pasal masalah Kementerian Kesihatan. Banjir-banjir sebelum ini kita pernah alami, tapi fasiliti kita sendiri tak terjejas. Tapi bila bila fasiliti kita yang terjejas, ini menimbulkan tekanan pada kita. Begitu juga dengan kerajaan tempatan yang menguruskan perkhidmatan asas seperti bekalan air, tandas dan perusahaan sampah. Jadi bila dengan skala banjir berlaku ini melumpuhkan sistem perkhidmatan itu, dia dengan sendiri akan menyebabkan perkhidmatan tak dapat diberi. Apabila perkhidmatan tak dapat diberi, ini akan menimbulkan masalah-masalah yang kita cakap tadi. Jadi sebab itu dalam SOP Kementerian Kesihatan, sebab kita dalam SOP kita memang kita bersedia dengan apa juga keadaan. Tapi dalam yang kita ada pada waktu itu adalah di mana fasiliti kita tidak terlibat. Jadi bila fasiliti kita di Kelantan terlibat, di sini kita terpaksa menggerakkan anggota kita daripada luar daripada Kelantan. Di sini satu proses yang di luar kebiasaan. Pertama dari segi bilangan anggota yang terpaksa dipindahkan. Dan dalam tempoh masa yang agak cepat, terdesak. Because air naik begitu cepat. Menjejaskan perkhidmatan dua hospital utama, dua hospital berpakar pada waktu itu. Iaitu hospital Kota Baru dan juga di Kuala Krai. Dua hospital pakar. Jadi kerana perkhidmatan terjejas secara agak mendadak. Berlaku dalam masa yang cepat. Jadi ini menimbulkan isu logistik dalam menghantar tenaga sumber manusia daripada tempat lain ke Kelantan pada waktu itu. Itu satu cabaran yang amat besar. Kita dalam keadaan nak hantar naik terpaksa menggunakan heli. Dan heli pula bukannya boleh ramai-ramai sekali pergi. Kemudian bergantung pada keadaan cuaca. Kemudian kita dah sampai di situ, tak boleh juga sampai ke hospital sebab arus air yang terlalu kuat dan kita ada masalah landing kalau itu sebagainya. Jadi ini adalah isu-isu yang di luar jangkaan kita. Jadi dia menuntut satu ketahanan mental dan fizikal pada waktu itu. Kesefahaman yang cukup kental pada anggota kita untuk menangani keadaan pada waktu itu. Jadi macam umpama nak memindahkan pesakit pada waktu itu. Satu benda yang agak sukar. Kita dengan masalah komunikasi yang terjejas dan lagi menyukarkan lagi keadaan pada waktu itu. Umpamanya di Kuala Krai pada waktu itu. Kita dah kata ada satu pesakit kita nak hantar keluar menggunakan helikopter. Kita berhubung dengan pangkalan dengan apa juga komunikasi yang kita ada waktu itu. Jadi kita dah nak bawa turun pesakit ICU yang terpaksa di-bagkan, dipumpkan pernafasannya. Secara manual. Bawa ke bot, pindahkan ke seberang, ke tempat pendaratan helikopter. Tapi bila sampai sana, helikopter tak sampai. Atas sebab-sebab itu, mungkin cuaca yang tidak mengizinkan sebagainya. Jadi pesakit ini terpaksa dibawa balik ke ward. Lift tak jalan, apa tak jalan. Jadi itu tekanan keadaan yang menekan. Jadi itu ada satu benda yang luar biasa. Bukan dalam SOP kita tak ada keadaan tidak seperti itu. Tidak menjangkakan kegeruhan seperti itu. Walaupun tak ada SOP kita perlu bertindak mengikut
situasi pada waktu itu dan kita merasa amat berterima kasih kepada pegawai kita walaupun dalam keadaan tertekan seperti itu. Kami selalu sebutkan Datuk, malah kita melihat laporan itu 105 orang pegawai petugas di Hospital Kuala Krai bertugas 5 hari tak berhenti. Kita sebut berulang kali. Mereka bertugas dan mereka juga sebenarnya mangsa. Jadi psikologinya double jeopardy kalau dilihat dari segi itu. Saya cuma muskil dalam peringkat ini Suhaimi, Datuk Doktor menyebutkan soal fasiliti kalau dalam konteks hospital 2 yang terjejas itu, kapasitinya kini berapa? Apakah fully operational atau sebahagiannya lumpuh ataupun tutup? Dan klinik-klinik kesihatan ini, apa kedudukannya? Jadi hospital yang 2 hospital ini insyaAllah by hari Ahad ni mereka akan beroperasi sepenuhnya. 100% kembali beroperasi seperti biasa, termasuklah Dewan Bedah. Buat masa ini tutup? Atau? Buat masa ini cuma bahagian Dewan Bedah itu tidak digunakan secara optimum lah. Jadi insyaAllah by hari Ahad ini dia akan dapat digunakan. InsyaAllah. Klinik kesihatan satu masalah yang besar. Sebab dia bertaburan di daerah-daerah. Dan hampir semua tenggelam, Datuk? Semua tenggelam? Kita kira itu lebih kurang 35 fasiliti kita yang ditenggelami air lah. Dan sebahagiannya turut hanyut ataupun dan unit sokongan berdasarkan klinik-klinik bergerak. Jadi itu strategi kita. Maknanya perkhidmatan tu mesti dikembalikan. Macam kita bincang minggu lepas, kefungsian perkhidmatan tu perlu diusahakan. Jadi dalam kesihatan awam tu kita ada 2 komponen. Satu perkhidmatan rawatan pesakit atau perkhidmatan kesihatan primer yang mesti diberikan, dan kita menggunakan kaedah klinik bergerak ataupun klinik statik di kawasan-kawasan tempat pemindahan. Biasanya tempat-tempat pemindahan, pusat pemindahan yang lebih daripada 1,000 orang, kita akan menempatkan pasukan perubatan secara tetap di situ. Maknanya ada doktor, ada pembantu perubatan, jururawat, dia tetap di situ, memberi perkhidmatan rawatan. Dan bagi pusat-pusat lain, kita akan menggunakan pasukan bergerak. Jadi selepas banjir ni pun, dalam keadaan di Kelantan tu begitu juga. Sebab klinik kita tak boleh berfungsi sebab ada yang rosak, ada yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Jadi kita menggerakkan pasukan bukan saja daripada Kelantan tapi juga daripada luar Kelantan untuk ke Kelantan dan memberikan perkhidmatan menggunakan kaedah mobile, klinik mobile bergerak. Dalam pada itu pun kita telah mengambil tindakan untuk mewujudkan struktur sementara. Kaedah yang kita akan gunakan adalah menggunakan kemah. Bukan kontainer nak masuk kontainer. Jadi ada gambar-gambarnya. Kita yang immediate ni kita akan gunakan kemah tu sebab dia mudah untuk dibawa dan dipasang. Yang itu dalam masa sehari 2 lagi kita akan membeli beberapa buah kemah dan kita telah pun mengenal pasti beberapa kawasan. Kemah ini bagi menggantikan klinik kesihatan yang sementara, mana-mana yang tidak boleh berfungsi. Sama ada rosak yang perlu diperbaiki ataupun yang sudah musnah teruslah. Sebab sebahagian besar daripada klinik kita tenggelam. Jadi bila tenggelam, habis aset kita dah tak boleh pakai. Kita semua tu perlu diganti, wiring kena buat semula dan sebagainya. Walaupun kalau struktur ini masih kekal di situ, tapi ketahanan itu perlu diuji balik dan bangunan itu disahkan selamat untuk digunakan. Jadi kita membawa konsep kemah ni yang macam mana guna kemah seperti yang di Arafah, yang dinding dan kita boleh menggunakan aircon dan sebagainya untuk keselesaan pesakit juga. Kita akan menggerakkan untuk peringkat awal ni lebih kurang 11 buah kemah dulu ke Kelantan. Dan untuk peringkat intermediate ni, antara 1 bulan ke 2 bulan ni, kita akan mengusahakan untuk menggunakan kabin. Tapi sebab kabin tu makan masa juga untuk dibinakan. Jadi mana-mana kawasan klinik kita yang telah musnah rosak tu, kita akan menggunakan kabin yang boleh bertahan untuk tempoh yang agak lama. Sebab untuk pembangunan semula klinik-klinik kita yang rosak ni memakan masa sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi kita dapat saksikan bencana banjir ni memberikan bukan saja PBT tempatan itu sendiri kolaps, tapi juga untuk sektor kesihatan, klinik-klinik kesihatan juga musnah. Dan isu perubatan semua tak timbul dari segi ubat-ubatan kepada mangsa-mangsa banjir? Dari segi bekalan ubat-ubatan tak ada masalah. Alhamdulillah kita dapat menangani perkara tersebut dan sistem
pengedaran bahan ubat dan bahan bekalan ini dapat berjalan lancar lah. Jadi kita punya stok yang mencukupi untuk semua jenis penyakit, termasuk juga vaksin jika diperlukan, dan kita tidak merasakan itu satu masalah yang besar lah. Cuma cabarannya sekarang adalah tentang penyakit-penyakit selepas banjir itu sendiri, ya, dengan leptospirosisnya, malah dengan penyakit E. coli. Ya, jadi itu antara yang timbul untuk pasca banjir. Ada lagi senarai-senarainya yang akan saya kongsikan. Kita melihat bagaimana agaknya perkembangan penyakit-penyakit berjangkit selepas banjir ini. Semuanya seketika nanti untuk kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, Lanskap Khas Banjir kembali untuk fasa yang seterusnya dalam kita membincangkan tentang sektor kesihatan dalam tempoh pasca banjir. Jadi kekhawatiran Datuk tadi telah pun kita kongsikan, Syed, malah dalam siaran media Kementerian Kesihatan sendiri melaporkan bahawa pihak Kementerian Kesihatan menyatakan kebimbangan mengenai pengurusan sampah sarap di kawasan-kawasan yang terjejas akibat banjir untuk pengawalan pembiakan lipas, lalat dan juga tikus. Malah dinyatakan di 2 lokasi di Pusat Pemindahan Banjir Gua Musang, di 3 buah pusat pemindahan sementara dan di Kuala Krai sebanyak 2 buah pusat pemindahan mendapati pengurusan sampah yang tidak teratur telah menyebabkan pembiakan serangga-serangga. Jadi ini terbukti telah pun berlaku, dan untuk mendapatkan gambaran sebenar pada malam ini juga rakan wartawan kita di Kota Baru, Majidah di talian. Hello, Assalamualaikum Majidah. Waalaikumsalam, Syed. Saya Suhaimi sekarang ni, Majidah. Ya, Suhaimi. Ya. Okey, Majidah. Jadi kebimbangan daripada pihak Kementerian Kesihatan dalam kenyataan akhbar semalam, malah kita bawakan juga dalam liputan-liputan berita semasa tentang lambakan sisa-sisa sampah sarap yang berlaku pada ketika ini, yang antara lain menjadi punca kepada pembiakan vektor-vektor penyakit ini. Jadi bagaimana dari segi pemerhatian Majidah sendiri tentang sisa-sisa sampah ini? Ya, apa yang saya dapat perhatikan melalui liputan-liputan yang kami buat di Kota Baru khususnya, saya perhatikan ya keadaan sampah sarap selepas pasca banjir. Memang sangat banyak sekali. Dan sampah seperti botol, paling banyak saya perhatikan adalah kayu-kayu yang daripada binaan rumah, yang ada yang hanyut, ada yang daripada rumah-rumah yang roboh ya, pakaian, peralatan rumah bertaburan di kiri kanan jalan. Itu yang paling teruk saya tengok pada awal-awal selepas banjir surut. Dan keadaan itu nampaknya semakin menyesakkan pandangan, dan dia juga mengeluarkan bau, khususnya dari bangkai haiwan yang boleh mengundang pelbagai penyakit sebenarnya. Namun saya rasa mustahil untuk membakarnya kerana sampah-sampah yang masih basah dan dipenuhi lumpur tu rasa tak dapat dibakar sepenuhnya. Dan tinjauan saya juga mendapati terdapat juga kerja-kerja membersih turut dilakukan oleh pihak PDT menggunakan lori jengkaut. Ya, dan selepas Kelantan dilanda banjir, menurut Datuk Dr. Ghazali Hasmi Mat Hassan, iaitu pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru, tahap kesihatan rakyat Kelantan pasca banjir agak membimbangkan. Di hospital itu saja katanya bilangan pesakit yang mendapat rawatan meningkat, termasuk di unit kecemasan, di mana ramai pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan di unit kecemasan khususnya adalah terdiri pada pengidap asma. Sebab puncanya adalah kerana air yang tidak bersih semasa banjir dan debu yang terlampau banyaklah saya kira. Keadaan debu sekarang bagaimana? Disebabkan oleh keadaan hujan monsun yang berlaku sehingga semalam, sekaligus membersihkan debu-debu yang berterbangan, namun masih lagi terdapat debu-debu, dan terutamanya berbahaya kepada pelajar-pelajar sekolah yang esok yang bakal memulakan sekolah mereka, dan dinasihatkan agar mereka memakai topeng muka bagi mengelak kejadian asma dan sebagainya berlaku. Majidah, boleh saya Munawar di sini, boleh saya bertanya soalan? Boleh, saya dan Suhaimi mungkin kami hanya mendengar laporan di udara. Yang saya cuba untuk fahami adalah trying to make sense of things. Itu yang saya terfikir. Yang berlaku di Kelantan, di tempat di mana Majidah melaporkan sekarang ini adalah di luar daripada apa yang dijangkakan.
yang apa laporannya dari lapangan? Bilakah kalau ada durasi masanya sebelum seluruh sistem kembali pulih seperti sedia kala, dan bagaimana SOP-nya, roll out plan? Kini kita tahu berdebu. Jadi dari pihak berkuasa tempatan, dari pihak penguasa di sana, apakah yang mereka laporkan kepada media, tindakan langkah demi langkah? Kita tahu kini debu, selepas debu sampah, dan apa strategi mereka kalau ada? Kalau tak ada, mengapa tiada? Okey, buat masa sekarang mereka cuba, saya melihat melalui laporan-laporan yang disiarkan, mereka cuba untuk memenuhi ataupun membersihkan sampah sarak tersebut, namun kekangan daripada tenaga kerja dan lori itu sendiri menyebabkan sampah-sampah yang bertaburan itu tidak dapat dibersihkan sepenuhnya sebenarnya. Dan kita sebagai penduduk terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan melakukan pembersihan gotong royong, tak kira daripada NGO, badan-badan kerajaan, swasta, bergotong royong untuk membersihkan sampah sarak tersebut. Majidah, memang kalau kira dari segi kudrat dari PBT, saya kira sampah-sampah ni lambat juga untuk dilupuskan. Majidah menyebutkan tadi soal laluan pengangkutan, disebutkan tadi lori ya. Apa halangannya? Adakah keterbatasan jalan yang boleh digunakan? Apa isunya apabila lori tidak boleh membawa sampah keluar? Bukan disebabkan oleh laluan yang terbatas sebenarnya, sebab sekarang banjir sudah mulai surut. Namun terhad dari segi bilangan lori-lori yang boleh membawa muatan sampah untuk dilupuskan. Dan saya perhatikan di Wakaf Cik Ye sendiri, terlalu banyak sampah-sampah yang dilombokkan di tepi-tepi jalan, di mana sampah-sampah tersebut diambil dari kawasan-kawasan tertentu dan dilombokkan di kawasan Wakaf Cik Ye itu sendiri. Jadi ia sebenarnya menyesatkan mata dan membawa kepada bau yang kurang menyenangkan bila kita lalu sebelah situ. Majidah juga menyebut soal tenaga kerja tadi. Ada banyak pandangan yang kami terima di Facebook. Saya kira rakyat Malaysia khususnya mendengar ini, mereka akan pantas bersimpati, dan simpati itu kadang-kala diterjemahkan dengan bentuk kehadiran di lapangan ya. Kita mengalu-alukan rasa simpati dan hadir itu, tapi ada waktunya ia perlukan penyelarasan. Apabila Majidah melaporkan sebegini, saya menjangkakan ramai yang nanti nak datang tolong bantu bersihkan. Tetapi apakah penyelarasan kalau mereka nak bantu dalam konteks pembersihan ini? Kerana saya bayangkan, saya bincang dengan Datuk Doktor tadi ya, sukarelawan ni dia datang touch and go Suhaimi. Sedangkan proses ini saya membayangkan mungkin berminggu. Jadi kalau ada sukarelawan datang ke Kelantan ingin membantu nak membersihkan, apa caranya? Di mana harus mereka pergi dan apa yang harus mereka bawa? Apa yang saya lihat, kebanyakan sukarelawan khususnya dari Kementerian Pendidikan sendiri hari ini, seramai 4,000 sukarelawan bertungkus lumus untuk membersihkan lumpur dan selut yang bergenang di kawasan sekolah, iaitu 5 buah sekolah yang tidak boleh lagi beroperasi ataupun memulakan sesi persekolahan mereka besok. Dan apa yang saya nampak, banyak lagi sebenarnya premis-premis khususnya di RTM Kelantan sendiri yang turut digenangi air yang masih boleh ditolong oleh sukarelawan yang nak ingin datang ke Kelantan. Dan saya cadangkan sekiranya mereka datang untuk membantu kami ataupun penduduk-penduduk di Kelantan, mereka bolehlah membawa peralatan-peralatan untuk pencucian seperti penyapu, penyodok. Dan saya puji usaha pihak kerajaan negeri Terengganu yang datang ke Kelantan dengan membawa beberapa buah lori dengan siap dengan kayu, tukar rumah semua, dan itu memang satu inisiatif terbaiklah dalam membantu penduduk-penduduk di sini, khususnya di Maniura yang teruk terjejas oleh banjir luar biasa baru-baru ini. Okey, terima kasih Majidah kerana pencerahan yang diberikan di lapangan. Jadi kita nampak sebenarnya di lapangan, jika apa yang dikatakan Majidah tadi tentang kekangan untuk aspek pembersihan, malah dinyatakan juga tentang peningkatan pesakit di hospital, ekoran penyakit-penyakit yang wujud selepas banjir ini. Saya teringat pada peringkat ni Datuk, Doktor dan juga Suhaimi ya. Dahulu kita lihat ramai yang sukarelawan datang bawa barang, pakaian hantar ke sana.
sekarang ini mungkin kita perlu ada penyelarasan juga. Kena ada sukarelawan yang datang bawa lori kosong untuk digunakan. Ya, bunyinya agak lucu, Doktor, tapi itu sebab saya mengatakan tadi kita cuba making sense of things which are happening on the ground. Kerana kita tak biasa jumpa begini. Tapi sekarang macam saya kata tadi lah, penyelarasan tu important. Sangat nak penting. menguruskan pelupusan sampah itu bukan saja straight forward thing of pergi kutip sampah masuk dengan lori. Ya, nak buang ke mana? Nak bawa ke mana? Betul. Macam mana kaedah nak dilupuskan. Jadi pihak kajian tempatan kena bersedia dengan semua perkara ini. Solusi ini ya. Jadi sebab itu saya melihat bahawa bila keupayaan mereka sendiri dah terjejas. Ini mungkin masanya mungkin pada saya lah, I mean, try to get volunteers to come and help clean the city di Kota Baru Town, distrik lain pun saya rasa mungkin kita kena fikir dua kali lah. Bukan orang awam ni, bukan kemahiran dia itu bukan di situ. Yang satu bukan satu proses yang mudah untuk membersihkan. Jadi mungkin kajian negeri memikirkan bagaimana boleh mendapatkan bantuan daripada negeri-negeri lain yang ataupun mendapatkan kaedah syarikat yang profesional outsource untuk menjalankan kerja-kerja ini secara lebih serius dan lebih sustainable. Because kalau tidak, kalau takat bergantung pada volunteerism saja, umpamanya saya tanpa kita penyelarasan saya rasa akan lumpuh. Di Kuala Krai umpamanya ada satu NGO telah menjalankan proses pembersihan, tapi bila NGO terbalik nanti bagaimana selepas itu? Jadi kalau perkara itu tidak diteruskan, maknanya masalah sampah itu akan berulang. Dan ini akan terus memberi tekanan kepada kebersihan alam sekitar dan akan terus menjejaskan masalah atau memberi risiko kesihatan pada rakyat. Datuk, ini secara berbanding ya. Saya membayangkan Suhaimi, kerana kita mungkin kaget. Orang kata dahulu pun banjir besar, tapi banjir besar dahulu mungkin populasinya tidak sepadat ini. Kali ini 300,000 yang terkesan. Saya membayangkan tsunami di Aceh. Saya kira imbauannya begitu ya. Itu imbalannya baru adil. Bagaimana mereka recover dalam pengalaman tsunami di Aceh? Itu satu. Bagaimana pula negara maju selepas Fukushima misalnya? Bagaimana proses recovery? Tapi Fukushima mungkin isunya lain, bukan banjir. Bagaimana pengalaman di Aceh? Betul-betul. Aceh bukan masa yang panjang. Bukan pemulihan itu berlaku dalam satu tempoh yang begitu panjang. Tapi kalau balik pada pengalaman yang tadi, saya tertarik dengan apa yang sebenarnya berlaku di luar negara juga. Sebagai contoh, taufan Katrina di Amerika Syarikat. Satu perkara yang tak pernah mereka alami sebelum. Jadi bila mereka berhadapan dengan satu bencana yang besar yang menjejaskan sistem perkhidmatan mereka sendiri. Di situ pun kita melihat bagaimana kesukaran yang dihadapi oleh kerajaan di Amerika Syarikat pada waktu itu untuk menangani masalah taufan Katrina pada waktu itu dan dan mendatangkan kesan selepas bencana yang agak besar, khususnya daripada masalah penyakit berjangkit dan sebagainya. Jadi di situ juga keadaan berlaku yang sama di Kelantan. Magnitude banjir yang berlaku itu cukup besar hingga melumpuhkan infrastruktur perkhidmatan. Hampir semua perkhidmatan kerajaan. Bila kita katakan baik kajian negeri ataupun kajian federal sama-sama menghadapi masalah tersebut. Cuma keupayaan macam kita di Kementerian Kesihatan dalam kita boleh menggerakkan anggota kita daripada luar. Sebab kita perkhidmatan kesihatan sendiri di bawah keadaan persekutuan. Dan kita boleh menggerakkan daripada ibu pejabat untuk membantu perkhidmatan itu di Kelantan dengan mengarahkan anggota kita daripada negeri-negeri untuk turun ke negeri Kelantan. Jadi kita tidaklah begitu kekangan dari segi menggerakkan anggota kita ke lapangan. Tetapi bagi kajian tempatan mungkin sebab sistem tu. Kajian tempatan itu adalah satu kajian yang tersendiri. Jadi dia terpaksa melibatkan satu kajian tempatan yang lain. Jadi satu proses pembincangan itu perlu diadakan. Tapi saya rasa dalam keadaan sekarang ini, bila kajian tempatan sendiri dah lumpuh, mungkin mereka terpaksa mungkin perlu terpaksa mohon bantuan untuk mendapatkan bantuan supaya saya membayangkan kita perlu tetamu daripada autoriti kerajaan tempatan kerana kita nak dengar SOP gawatnya
begini apa strategi apabila lumpuh sebegini ya. Sukarelawan suami kalau suami nak turun pun kena ambil maklum juga soal risiko kesihatan ni. Ya, betul. Ini semua. Jadi turun nak ada kena bawa panduan apa juga yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk Itu sukarelawan dan perlu juga berdaftar di bawah beberapa kali. KKM ya. Bila mereka nak turun tu biar bersedia dengan keadaan tu. Okey, Sebab kita risiko macam-macam. kita akan cakap tentang ini seketika nanti suami ada pemanggil di talian. Terus dari Kuala Dari Krai, Kuala hello. Krai. Hello, ya. Siapa di talian? Hello. Hello, siapa di talian? Saya Nasrul daripada Gutil, Kelkrai. Siapa? Hello. Encik Hello? Nasrun ya. Nasrul. Ya. Okey, silakan. Cik Masrun. Dari Gutil, Kelkrai. Aha. Sini masalah utama kami ialah air yang tak ada. Dekat 2 hari dah kami tak ada air, nak mandi, nak yang nak buang air semua terang. So, Okey. nak bertengok rumah langsung tak boleh. Encik Nasrun, Ya, betul. sudah berapa hari ketiadaan bekalan air bersih? 2 hari. 2 hari. Sebelum daripada itu bagaimana Encik Nasrun mendapatkan bekalan air bersih? Kadang-kadang kami pergi sungai, kadang tak ada air hujan. Tapi sekarang air hujan pun tak kurang datang. Ya. So air pun kami ada krisis sekarang. Saya tak tahu apa kerja negeri dah buat. Di Gucil ya. Saya harap Gucil. saya harap pihak berkuasa mendengar dan kita cuba menyampaikan maklumat ini supaya ada tindak balas yang segera. Kami bersimpati dengan kesukaran yang dihadapi. Cumanya kalau boleh saya tahu pada peringkat ini Cik Nasrun untuk tujuan kita berkongsi dengan penonton bagaimana tentang keperluan minum, bagaimana masyarakat di Gucil menyesuaikan diri untuk mendapatkan sumber minum memandangkan tidak ada air bersih. Alhamdulillah NGO kadang ada yang bagi minum water kepada kami. Okey. Tapi untuk cari minum je lah. Okey. Tapi untuk toilet tu amat susah sekali. Hmm. Jadi satu krisis dekat sini. Jadi Sebab air tak ada. bekalan air minum itu cukup untuk selama mana dan di mana boleh didapati bekalan itu khusus bagi masyarakat di Gucil? Susah sebab kami air minum biasanya mineral water saja orang bagi dekat kami. Kadang pergi telaga, kadang pergi sungai. NGO berkenaan masih ada di Gucil? Sekarang dah makin kurang. Tapi dari segi bekalan makanan cukuplah dekat sini. Makanan tu. Adakah Encik Nasrun tahu NGO yang dimaksudkan? Kenal NGO-nya boleh disebutkan? Saya tak pasti tapi kerja pembersihan dilakukan oleh NGO diberi oleh Korea terhadap saya. Ya. Dia memberi lori lah untuk pembersihan. Encik Nasrul sendiri yang berada di Gucil, boleh berikan gambaran saya seramai mana yang mungkin menghadapi masalah ini di Gucil sekarang? Berapa keluarga? Sini memang teruk lah macam zon perang. Kalau Ya. orang datang sini pun. Dengan sampah terabur lagi. Ya. Itu boleh menyebabkan penyakit pada kami itu saya. Okey. So saya berharaplah Cik ahli parlimen yang dekat sini dapat menolong kami. Cik Nasrun, Aha. Cik Nasrun, saya mohon Cik Nasrun tidak meletakkan telefon dan meninggalkan nombor telefon kepada penerbit kami. Kita cuba untuk menjembatani bantuan dengan Cik Nasrun. Okey, terima kasih. Jangan letak telefon ya dan saya minta Nizam untuk mohon catatkan talian telefon ni kita cubalah apa yang mungkin kita tidak boleh membawa solusinya Suhaimi. Setakat yang kita boleh bantulah. Doktor ya. Jadi di sinilah saya rasa kita sistem di daerah itu amat penting untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang masih lagi berhadapan dengan masalah bekalan air. Saya difahamkan memang ada lagi loji-loji air yang tidak dapat beroperasi dengan sepenuhnya. Tapi usaha mesti dibuat untuk membekalkan air menggunakan lori tangki atau sebagainya seperti mana yang dilakukan sebelum ini. Mana keupayaan bekalan air itu perlu diambil kira untuk supaya memastikan bahawa rakyat umum di bawah sana tu mendapat bekalan air yang mencukupi untuk kebersihan diri dia, untuk memasak dan untuk dan apa juga urusan. Jadi itu tanggungjawab kerajaan tu, di mana kerajaan apa-apalah, kerajaan tempatan ke, kerajaan negeri ke, kerajaan persekutuan pun sama-sama ada tanggungjawab untuk memastikan bahawa bekalan air itu dapat disampaikan pada rakyat secukupnya. Dan kita dapat dengar intonasi suara Cik Masrul dalam keadaan tertekan ya dengan situasi bekalan air, malah isu-isu kebersihan. Dan saya nak kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh Atifah Endra ini menerusi mesej dalam lanskap kita.
katanya dalam hal ini untuk mengatasi stres, kes-kes trauma, apa yang pihak Kementerian Kesihatan sendiri lakukan, Datuk? Jadi untuk stres dalam keadaan banjir ini memang satu perkara yang kita beri perhatian. In fact, kita telah pun menggerakkan pasukan sokongan psikososial dari negeri-negeri lain ke Kelantan. Setakat ini saya difahamkan sudah terdapat 23 pasukan khas bagi menjalankan aktiviti kaunseling dan kepada masyarakat umum yang masa-masa banjir yang mungkin tertekan dalam keadaan itu. Keperluan sokongan psikososial ini cukup amat penting. Itu memang kita beri perhatian yang khususlah. Di samping itu juga bukan saja untuk orang awam, anggota kesihatan sendiri pun kita terpaksa memberi sokongan tersebut. Kerana sebahagian daripada anggota kesihatan kita sendiri adalah mangsa. Mereka juga mengalami apa yang dialami oleh masyarakat di luar sana. Jadi dalam pada masa yang sama, mereka juga masih lagi bekerja sebagai anggota kesihatan. Jadi itu bukan satu tekanan yang amat berat pada anggota kita sendiri. Sebab itulah kita menghantar pasukan sokongan psikososial ni yang ditempatkan secara khusus di daerah-daerah bagi menangani masalah kesan daripada bencana. Kita membayangkan kegeruhan semasa air deras. Kini kita lihat walaupun air sudah surut, saya kira kegeruhannya masih lagi sama. Getir hidup mereka nak mendapatkan air bersih untuk minum pun bergantung kepada NGO. Seperti Datuk sebut, NGO sudah ramai pulang. Selama mana mereka boleh bersama mangsa. Dan inilah realiti yang sedang dihadapi oleh mangsa sebenarnya. Jika tadi Mas Ran, Ismet Ulam Raja juga di sini menyatakan masalah di pusat pemindahan ialah tiada sumber air bersih. Kenapa tidak sediakan peralatan untuk tadah air hujan untuk digunakan? Itu pandangan balas yang diberikan. Tidak hujan. Dan malah Osman Ismail pula menyatakan bagi pihak Kementerian Kesihatan sendiri, adakah wujud disaster recovery plan wujud atau tidak bila melihat keadaan-keadaan seperti ini berlaku? Untuk kalau umpama contoh macam masalah bekalan air, kita tahu penduduk di luar bandar sebahagian daripada mereka tidak menggunakan sistem kepada sistem air yang dirawat. Mereka menggunakan sistem air tradisional, telaga dan juga air bukit. Kita memang dalam plan tindakan kita pun memang kita ada bagi menangani masalah ini. Umpamanya sebab saya kata kita sudah pun menggerakkan beberapa pasukan khusus untuk pergi ke daerah-daerah yang terlibat untuk memastikan bahawa air telaga yang ada tu dipulihkan dan diklorinkan dan juga untuk membuat pemeriksaan kepada sistem bekalan air bukit tadi. Mungkin paip dia pecah ke putus ke ataupun kolam takungan di bukit tu dah rosak ke apa. Dan memang kita ada hantar pasukan khas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat pembaikan segera. Itu di bawah aktiviti Kementerian Kesihatan. Tapi namun begitu, dia tidak melepaskan tanggungjawab pada agensi lain yang bertanggungjawab dalam membekalkan air bersih kepada masyarakat umum ini. Dalam keadaan sementara kita menunggu air telaga terelok pulih seperti sedia kala, sementara kita menunggu air bukit dapat disalurkan balik kepada masyarakat. Somebody have to provide those safe water pada masyarakat orang kampung. Jadi inilah perkara benda-benda yang perlu diberi perhatian diselesaikan. Sangat getir untuk kita memanggil pihak kerajaan tempatan untuk bercakap tentang ini. Ingin kita tahu, rakyat ingin tahu SOP gawatnya apa, Suhaimi. Kita akan berehat seketika, Suhaimi. Kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini. Jadi untuk malam ni Ustaz, kita boleh berikan satu dedikasi terima kasihlah kepada Kementerian Kesihatan. Kalau ikutkan banyak lagi sebenarnya yang membantu pada mangsa-mangsa banjir apapun bagi pihak Kementerian Kesihatan. Saya melihat dari segi Twitternya, malah daripada Facebook Kementerian Kesihatan, malah portal rasmi Kementerian Kesihatan sentiasa mewawarkan apa jua perkembangan terkini banjir. Malah pada 2 hari yang lepas juga sentiasa memberikan peringatan tentang air banjir, bahawa bahaya, berwaspada dan elakkan daripada menggunakan air tercemar untuk sebarang kegiatan harian. Dan yang pasti juga banyak dinyatakan, ditweetkan tentang peringatan penyakit-penyakit bawaan air seperti melioidosis ni, kemudian leptospirosis, stres yang juga kita bincangkan dalam program-program terbitan RTM. Jadi ini antara penyakit-penyakit kalau diikutkan senarai Said,
terlalu banyak. Ini yang kita khawatirkan, dan dalam tempoh berapa lama agaknya keadaan akan kembali benar-benar pulih. Itu satu persoalan dan satu tanggungjawab yang cukup berat kepada Kementerian Kesihatan untuk dihadapi. Apapun, sebelum kita ulas perkara ini, seorang lagi pemanggil di talian. Hello. 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 Siapa di talian? Saya Razlan Muhammad daripada Meranti Pasir Mas. Meranti Pasir Mas. Okey, keadaan sekarang ni bagaimana di sana? Untuk gambaran awal dulu. Okey. Alhamdulillah setakat ni di kawasan Pasir Mas bekalan air dah mula ada. Okey. Cuma saya berasa bersimpatilah dengan Cik Nasrul daripada Kuala Kerai sebab mereka masih lagi tak ada air kan. Okey, cuma masalah di daerah Pasir Mas ni bermula daripada Saloh ke Kota Baru. Masih banyak lambakan sampah yang berada di kiri kanan jalan dan menyebabkan bila keadaan berhabuk dan keadaan sampah banyak, itu menyebabkan akan berlaku situasi keadaan yang tidak berapa sihat lah. Cuma yang berkenaan dengan keadaan di kawasan Bandar Pasir Mas, cuma yang saya kurang berpuas hati, bukan berpuas hati, cuma saya nak bagi pandangan kalau seeloknya pihak berwajib boleh selesaikan untuk bersihkan kawasan secepat mungkinlah, sebab ramai di antara macam peniaga dah start berniaga, macam kalau pagi pun diorang dah start jual nasi berlauk semua kan, so benda tu memudaratkan kesihatan lah. Okey, jadi sama juga seperti yang Syed Munawar nyatakan pada peringkat awal tadi bersama rakan kita Majidah di Kota Baru, peranan pihak berkuasa tempatan. Adakah pihak berkuasa tempatan sekarang di Pasir Mas ni memang juga lumpuh dari segi operasinya? Masih di kategori lumpuh. Itu yang saya macam cuba nak suarakan supaya mungkin ada pihak berwajib mungkin boleh cepatkan bersihkan kawasan lah. Okey. Cuma di kawasan saya di kawasan Meranti, kami walaupun selama 6 hari kami terputus bekalan air, cuma kami berterima kasih kepada pejabat kesihatan sebab di kawasan kampung kami memang ada satu perigi yang berfungsi untuk kegunaan. Untuk kegunaan satu kampung. Walaupun kami ada bekalan elektrik selama 6 hari, tapi hari ketiga kami dah start boleh guna perigi itu, kami timba secara manual lah. Okey. Baik, terima kasih Ramlan. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, itu gambaran rakan kita daripada Pasir Putih, Pasir Mas tadi. Penggunaan air perigi, keadaan selepas banjir. Bila dalam keadaan terdesak macam tu, kita tak ada pilihan. Tapi walaupun dalam pada itu pun kita akan cuba memastikan bahawa bekalan air telaga itu sendiri selamatlah. Jadi sebab itu kita mengadakan proses pengklorinan tu tadi. Kita letakkan klorin supaya kawan-kawan ini dapat membunuh kuman-kuman. Itu di bawah Jabatan Kesihatan, sektor kesihatan awam. Untuk ini telaga-telaga ni memang di luar bandar memang kita bantulah untuk menjaga, kalau tidak siapa lagi nak jaga. Jadi sebab itu kita merasakan amat pentinglah pada pihak-pihak berkenaan untuk memastikan bahawa perkhidmatan asas yang kita sebutkan tadi, air, kebersihan sekeliling dan sampah ni diberi perhatian yang serius. Because Kementerian Kesihatan is the receiving end. Apa yang berlaku, kesan, impak daripada masalah-masalah sampah yang tidak diurus, masalah bekalan air yang tidak mencukupi dan sebagainya, kesan pada kesihatan masyarakat. Pencegahan lebih baik. Dan itu tapi yang setakat mana kita boleh dicegah dalam keadaan kalau sebegini, keadaan persekitaran tu masalah macam itu darurat. It's very difficult. Jadi pencegahan sekarang ni untuk penyakit-penyakit yang dinyatakan, kalau dikutkan senarai yang begitu banyak ini, persediaan pihak kementerian adakah hanya untuk menerima sementara itu umpamanya macam tempat-tempat kawasan-kawasan sampah yang ditinggalkan, anggota kita turun untuk buat semburan Lysol bagimu, tapi berapa banyak luas kawasan yang perlu kita jaga. Keupayaan kita juga terhad di situ. Sebab itu penyelesaian utamatnya adalah menguruskan masalah-masalah ini secara sistematik. Mana mesti ada kesepaduan dalam tindakan itu. Dan melakukan secara sistematik dan berkesan.
Jadi kita kalau masing-masing mengharapkan agensi tertentu untuk melakukannya tanpa koordinasi yang jelas, akan menimbulkan masalah juga. Kita terlalu mengharapkan pada NGO pun sampai tidak akan berapa lama dia boleh bertahan. Kita teringat ungkapan Suhaimi, dalam keadaan gawat kita memerlukan suatu tidak balas yang di luar daripada kotak untuk menyelesaikannya, kerana kalau ia cuba diselesaikan secara runcit, maka ia tidak akan dapat diselesaikan, bahkan mungkin menimbulkan banyak masalah lain. Ramai sukarelawan ni nak tolong bantu membersihkan. Apa nasihat Datuk kepada mereka? Pastikan kita tahu apa yang kita nak buat, dan bersiap sedia dengan pakaian dan peralatan yang sesuai. Umpamanya kalau make sure that kita pakai pakaian lengkap, baju seluar dan baju lengan panjang, dan menggunakan boot getah. Sebelumnya boot getah dan sarung tangan getah, kerana kita untuk mengelakkan daripada satu kecederaan, satu mungkin risiko kita menjalankan kerja-kerja itu tersebut di kawasan yang tercemar. Jadi untuk mengelakkan berlaku masalah penyakit-penyakit seperti leptospirosis, melodiosis dan sebagainya. Kalau boleh mereka yang ada kencing manis ke apa ke tak payah, jangan turun. Kerana kalau yang ada luka-luka kodis di mana-mana pun janganlah ikut serta dalam aktiviti yang melibatkan pendedahan kepada air ataupun lumpur-lumpur yang banyak. Dan bagaimana pula dengan kegusaran tentang darah untuk hospital-hospital di Pantai Timur ini, Datuk? Alhamdulillah, dari segi bekalan darah setakat ini kita berupaya untuk memastikan bahawa bekalan itu mencukupi. Pembekalan darah ni dilakukan di peringkat negeri dan juga daerah. Dia ada sistem dia sendiri. Walau bagaimanapun kita ada juga pusat darah di Kuala Lumpur yang turut memantau keadaan, dan jika bekalan itu terdapat agak memerlukan, kita akan menghantar bekalan daripada luar ke negeri Kelantan. Jadi setakat ini alhamdulillah kita tidak ada masalah dengan bekalan. Dan sambutan daripada orang awam bagi kempen-kempen mendarah pun alhamdulillah setakat ini cukup baik. Saya lihat sokongannya besar buat masa ini kerana simpati dan rasa sedar rakyat Malaysia itu sedang meluap-luap pada waktu ini. Suhaimi, walaupun dalam keadaan yang sememangnya kritikal ini, kita diharapkan jangan alpa lah tentang kebersihan diri sendiri dengan apa yang dinyatakan oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri. Pastikan tangan sentiasa bersih, basuhlah tangan. Itu untuk kebersihan diri yang memainkan peranan untuk menjaga kesihatan, kemudian akan tersebarlah kepada kesihatan-kesihatan ahli keluarga yang lain. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan, pendidikan kesihatan. Jadi perkara ini kita lihat hikmah di sebalik bencana untuk kita terus bersiap siaga, bukan sahaja dari segi aspek keselamatan yang lain, tapi kesihatan diri sendiri itu sendiri memainkan peranan. Jadi dari segi aspek kebersihan diri ini, saya haraplah kita banyak lagi sumbangan bagi hand sanitizer. Sebab air bekalan air dah tak cukup. Kena hand air dah kurang. Jadi orang nak membersih diri dari satu kesukaran. Jadi kalau dapat dibekalkan hand sanitizer, jadi mana-mana NGO yang berminat untuk yang membantu masyarakat di luar bandar sana, salah satu pada item yang kita galakkan adalah untuk membekalkan hand sanitizer. Seperti mana yang kita buat masa H1N1 dulu. Kempen yang sama juga kita galakkan supaya hand sanitizer ini dapat dibekalkan pada orang awam. Saya membayangkan perlunya satu komunikasi gawat kerana penyelarasan itu penting. Saya yakin ramai yang mendengar ini mula bertindak balas, dan saya yakin kempen mengumpulkan hand sanitizer ini akan tiba-tiba mendadak wet tisu dan segala macam. Kan dalam web kita pun mana-mana yang berminat untuk menyumbang hand sanitizer ini boleh berhubung dengan pusat CPRC kita yang menyelaraskan pengumpulan dan juga penghantaran hand sanitizer tersebut. Okey. Jadi ada tempat yang boleh dihubungi jika sukarelawan datang terus ke lokasi ataupun mesti CPRC di Kuala Lumpur, di Federal? Dia boleh ke, seloknya kalau dihantar ke CPRC Kuala Lumpur, tapi di setiap negeri tu ada CPRC dia. Jadi kalau mereka di Kelantan tu boleh pergi ke CPRC Kelantan yang sekarang ini beroperasi di Hospital University Sains Malaysia. Jadi kita dalam website tu boleh dapat nombor-nombor kontak number tu untuk para penyumbang dan sukarelawan juga harus bijaksana dan responsif kepada keperluan spesifik semasa, Suhaimi, supaya saya ingat lagi masa kita bersama mangsa dan juga Datuk Seri Syed Zainal, ayat yang ditekankan adalah impak.
Jadi apa keperluan semasa yang kritikal, itu yang harus kita bantu. Bantu pun harus secara sistematik agar jangan mereka yang membantu ini pula menjadi beban, menambah beban. Sekarang ni ada lagi yang bawa baju sedangkan baju sudah berlonggokkan di tepi jalan. Jadi bukan masa untuk membantu baju masa ni, suami. Jadi golongan sukarelawan masih lagi dialu-alukan. Ya, di mana tadi kalau di rakan kita menyatakan bekalan air bersih. Jadi perlulah kita bantu mereka dengan menghantar lagi bekalan-bekalan air bersih. Dan kalau di hospital, agaknya hospital mana yang perlukan masih lagi klinik kesihatan yang perlukan sukarelawan, Datuk? Buat masa ini saya ingat klinik kesihatan kita mungkin belum boleh beroperasi penuhnya. Belum, banyak yang ni sudah boleh beroperasi dan sebahagian itu masih belum boleh beroperasi. Tapi kita sudah pun sebenarnya menggerakkan pelajar-pelajar kolej kita sendiri untuk membantu untuk membersihkan kolej-kolej kita lah, klinik kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Malaysia atas maklumat yang sangat berharga. Saya menjangkakan penampilan sebegini dan maklumat-maklumat spesifik sebegini perlu lebih banyak dikongsikan. Dan tidak terhenti. Dia banyak avenue di banyak platform lagi, suami, untuk kita menyampaikan maklumat ini sehingga ke akar umbi. Jadi saya untuk Lanskap Khas kita berakhir di sini untuk malam ini. Namun bagi RTM kami akan terus menyalurkan maklumat-maklumat. Grandstand pukul 3 akan terus diteruskan untuk memberikan laporan-laporan terkini tentang keadaan banjir, mangsa-mangsa banjir, pasca banjir khususnya kepada khalayak yang terkini dari kami. Terima kasih kerana kesediaan anda. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.